Tuan Haji Zamsi dan 2 orang lagi wakil muslimin. Yang lain masih tak nampak. Okey ya, jadi itu terus segera ya. Okey. Untuk pengetahuan ketua kampung yang barulah, sebab yang lama dia dah faham keadaan ini. Jadi untuk pengetahuan ketua kampung, program hari ini yang memenuhi program ini yang Ramadan, kami adakan qiyam-munahan anjuran bersama WI dan Muslimat Surau Al-Hidayah. Kita mengadakan majlis ini memang setiap tahun, tetapi disebabkan PKP tahun lepas banyak aktiviti Muslimat dan aktiviti WI kita tangguhkan. Dan hari ini pun rasanya kerana masalah COVID juga, selalu jamaah kita sampai hampir 50. Kadang-kadang mula-mula kita buat sampai 60 dulu, pernah 60. Tapi hari ini dalam 20 lebih maksudnya. Tapi tak apalah, alhamdulillah alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada yang hadir semualah. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Ustaz Azmi meneruskan acara kita dengan memberi sedikit tazkirah Ramadan. Silakan Ustaz. Sejak saya share yang penaja saya langsung, yang saya langsung cakap. Sungai Tangkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa inna a'udzubillahi minan nar wa syarril kufar wa min ghadabil jabbar wa izzati lillahi wa sahbihi. Allahumma ghnina bihamdil haram wa sallallahu wa ma yad'ini ya hayyu ya qayyum ya ahad ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya taqullaha faqad fazal muttaqun. Wa ta'alaina himmataka wa ansur alaina min azabilika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasrifu. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwairullah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta ibadadunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian duha kita hari ini, hari Ahad. Selalunya kita hari Ahad di rumah, betul. Alhamdulillah, Allah pilih kita di dalam masjid, dalam surau, boleh panggil masjid juga, pasal sembahyang Jumaat di sini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini di bulan yang berkat, di malam pagi bulan Ramadan, kita dapat pengisian sedikit dan beribadah pagi tadi. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan besok di akhirat kita sama-sama masuk syurga insyaAllah, ikut pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini salah satu pintu syurga untuk spesial orang-orang yang berpuasa yang sebenarnya insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, soal. InsyaAllah sebelum Ramadan saya ucapkan selamat berpuasa
kita masih lagi berumur, kita setahun kita tak jumpa ya. Padahal saya dekat sini ya, seberang sana ya. Jadi orang muhajir ya, muhajir untuk Sungai Tangkas ya, sebelah. Maksudnya kita ni panjang umur Allah bagi masa kita. Tak lepas tak jumpa tahun ni pun jumpa kita, alhamdulillah. Minta lagi kita panjangkan umur supaya kita ni dapat berpuasa sampai habis ya. Orang yang tak uzur lah, yang uzur memang tak habis betul. Tapi kena qada. Kita ni yang tak uzur orang lelaki dah. Orang lelaki susah nak uzur betul. Kecuali dah berumur sangat, dah sakit sangat, tu lain cerita. Kalau panjang umur kita dapat berpuasa selama sebulan. Kalau pendek umur kita berpuasa selama-lamanya. Betul? Betul tak betul? Pendek umur kita puasa selama-lamanya. Pasal apa? Tak ada orang makan lagi dalam kubur, tak ada orang minum lagi, tak ada sahur, tak ada imsak, tak ada berbuka puasa, tak ada air minuman pun tak ada, handphone pun tak ada. Puasa terus. Sekarang tengah puasa boleh pegang handphone, boleh pegang tab, boleh pegang komputer, betul? Boleh tengok komputer, boleh tengok handphone, macam-macam. Tengah puasa. Tapi kalau mati kita berpuasa terus. Tak adalah nak beli lauk, nak telefon wayang nak beli lauk ya, online ke tak ada. Berhenti terus. Maknanya dah, orang dulu kata apa? Dah polu, dah mati dah. Tu minta kita panjang umur ya, panjang umur biar kita dapat puasa 30 hari. Sekarang dah masuk hari yang ke 13. Nak kira pun lupa juga tu ya. Puasa ya. Tadi saya minta space ni, saya berbimbang juga pasal 4 rakaat. Saya jarang buat, saya selalu buat malam ya. Malam senang sikit pasal 2 rakaat. Kalau 4 ni kadang-kadang boleh terlupa juga dengan umur-umur yang seangkatan macam ni. Betul. Mudah-mudahan alhamdulillah kita lepas tadi. Boleh buat lagi di rumah lagi, malam ni boleh buat tu jangan berhenti. Kita dah baca Fatihah belum? Dah. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini saya sentuh sikit buat Ramadan ya. Pasal tazkirah Ramadan tak ada dalam puasa ya. Alhamdulillah. Tu kita sentuh sikit Ramadan ya. Sentuh sikit ayat Quran. Mudah-mudahan kita dapat pengertian ataupun peringatan. Tadi saya online tadi satu pasal sebenarnya saya ada kelas dengan Ustaz Fazrul dengan Quran dan tengah kelas. Saya dapat masuk sekejap saja. Bagi saya punya point, saya tutup terus. Pasal saya tengah kelas. Alhamdulillah. Maksudnya kita cari ilmu ni, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, cari ilmu ni jangan berhenti sebenarnya. Itu yang Nabi kata. Itu yang Nabi kata menuntut ilmu sampai ke negeri China. Betul? Maksudnya bukan pergi di China. Pasal China pun ada kat sini. Betul? Maksudnya cari ilmu tu jangan berhenti, teruskan. Kalau kita nak makan, kalau kita cari rezeki, kan ada ilmu. Tu cari untuk dunia. Yang hebat, yang penting, yang wajib ilmu akhirat. Kita kadang-kadang terkejar-kejar dengan ilmu dunia. Itu yang jadi rosak kita. Akhirnya hujung hidup mati kita tak dibawa satu apa pun. Kalau ada pun sikit-sikit. Ni kena renung kita. Allah bagi peluang untuk teruskan hidup. Sampai-sampai kita meneruskan hidup ni, ada pula peringatan Allah Ta'ala sekarang. Ada tak ada? Ada tuan-tuan. Ni tengah COVID-19. Dulu kita masuk masjid ya, masuk masjid tak pakai topeng. Sekarang kita pakai topeng. Boleh menyambar? Boleh ya, boleh menyambar kita. Tu nampak Allah jaga kita. Allah hantar SOP baru, bukan Kementerian Kesihatan punya, melalui KKM. Allah hantar SOP baru. Pasal apa? Kemungkinan dulu kita mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Pasal apa? Perangai kita, perangai menidakkan Allah, perangai mengingkari janji Allah, perangai memungkari ataupun tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kita mengaku kita Islam, inna dina indallahil Islam, tapi kadang-kadang kita tak ikut sepenuhnya bab Islam. Kita cuma ambil sebagian. Sebenarnya bila disebut inna dina indallahil Islam, dari bangun tidur sampai tidur balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni tolong ingat, waktu bila Allah hantar COVID ni, Allah bukan saja nak hantar, sebenarnya nak ingatkan kita baliklah kepada Allah. Kata Tuan Guru, saya baca surah tafsiran Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, surah Yunus, tafsiran kita boleh tengok apa dikatakan. Kalau kita dah terlajak, tak kira umur ke, tak kira muda ataupun tua, dah terlajak masih lagi dengan maksiat, berhentilah, kata dia. Berhenti. Bahasa dia kata gustan. Ingat perkataan gustan tu perkataan Jawa, perkataan Melayu. Jawa tu, Jawa baku. Saya Jawa, tuan-tuan. Bapak saya Jawa. Lepas tu hujung nama Sukaimi, Jawa, tuan-tuan. Jangan cakap Jawa depan saya. Nanti saya menyampuk. Lepas tu jangan mengata saya dalam bahasa Jawa. Boleh mengata saya dalam bahasa Jawa, bahasa halus. Santet enten, betul. Jangan main. Tu kena renung kita. Bila kita diingatkan Tuan Guru, apa dia kata? Gustan. Gustan apa? Berhenti, berundur kita balik. Patah balik. Ke mana? Bukan balik rumah, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah suruh, Tuan Guru suruh balik kepada Allah, balik kepada Rasulullah, balik kepada kitab Allah. Ni bulan Ramadan, hebatnya bulan Ramadan pasal turunnya kitab Al-Quran pada bulan Ramadan. Jangan tak tahu pula. Bulan apa yang turun Al-Quran? Bulan April, Ustaz. Hancur kita, tuan-tuan. Hancur. Kita mengaku Islam tapi tak tahu bulan apa turunnya Al-Quran. Dah berlaku, tuan-tuan. Itu sebab tu penjajah balik, ditinggalkan anak didik jajah. Betul? Ditinggal. Akhirnya apa jadi? Tu tak tahu baca Quran. Pasal apa tak tahu baca Quran? Tak tahu baca tulisan Jawi. Betul tak betul? Generasi sekarang ramai yang tak tahu baca Jawi. Bukan generasi sekarang, generasi sama saya pun tak tahu. Zaman saya belajar dulu, ustaz datang, lari kawan-kawan saya datang dekat saya, tolong translate. Tukar kul huwallahu, bukan surah Al-Fatihah, bukan surah Al-Waqiah. Kul, 3 kul. Suruh saya tulis Rumi, Q-U-L, kul. Sabdunya tak ada. Nampak? Zaman tu tahun 84, tahun 82, tahun 80. Saya tahun 80 SRP, tuan-tuan. Boleh faham? Tu banyak umur tu, Pak penjajah tinggalkan anak didik penjajah, akhirnya dihapuskan tulisan Jawi. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Datang timbul generasi baru yang tak tahu baca tulisan Jawi. Berjaya penjajah, berjayanya penjajah pasal apa? Dapat menghapuskan tulisan Jawi melalui anak didik penjajah. Akhirnya anak didik jajah. Yang kita ni betul merdeka. Bila merdeka tak tahu baca tulisan Jawi. Akhirnya bila tak tahu tulisan Jawi, tak tahu baca Al-Quran. Allahu Akbar. Tapi bersunat, tapi mengaku Islam. Betul? Lelaki perempuan bersunat tapi tak tahu baca Quran. Berlaku tak berlaku sekarang? Dah pun berlaku. Jangan tengok rumah lain, tuan-tuan. Tengok rumah dalam rumah kita. Berapa kerat anak-anak cucu kita yang boleh baca Al-Quran dengan betul, tuan-tuan. Cuba renung, kita ni yang dalam masjid ni memang boleh baca. Yang kita bimbang besok kita masuk dalam lubang kubur,
siapa pula yang nak bacakan Al-Fatihah untuk kita? Bukan satu Quran, Al-Fatihah. Berapa kerat yang dalam rumah kita yang boleh bacakan Quran, bacakan Fatihah? Tolong tengok tuan-tuan. Jangan sibuk dengan dunia ni. Kadang-kadang orang terlalu sibuk dengan dunia, lupakan bab akhirat. Terkejar-kejar. Ni Allah bagi Ramadan dah 13 hari. Berapa hari kita dengan Quran? Berapa banyak kita dah bacakan Al-Quran? Berapa juzuk sepatutnya kita dah habis, tuan-tuan? Paling kompan pun 10 juzuk. Betul? Susah Ustaz. Kita dah bagi-bagi satu orang satu juzuk. Yalah, dah berapa juzuk? Baru 10 juzuk. Dah bagi satu juzuk, satu orang pun 10 juzuk lagi. Allah, tuan-tuan. Kita ni dah berumur berapa, tuan-tuan? Dah 50, 60, 70. Betul? Bila 60, 70, takkan sampai umur macam tu, takkan sampai 30 juzuk tak pernah kita tempuh, tuan-tuan. Apa yang kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Allah bagi umur cukup, sihat, badan cukup, dengan makan rezeki cukup. Sekarang Allah bagi COVID-19, ada pula rancangan My Quran Time. Betul tak betul? Dah 10 juzuk, satu hari baca satu muka surat. Bukan 10, satu muka surat. Nampak? Bila satu muka surat baca Quran, dah 10 juzuk sekarang. Kita kalau dah 60, 70, tak tempuh 30 juzuk, tuan-tuan, apa yang kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Itu bukan ayat URTV. Itu bukan ayat Utusan Malaysia, Berita Harian, News Straight Time. Bukan. Itu ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong, tuan-tuan, pujuk hati kita. Bukalah Quran. Berhentilah tengok drama, berhentilah tengok movie, berhenti tengok handphone 24 jam, tuan-tuan. Cukuplah. Takut Allah sentak kita, sentak kita, nyawa kita secara tiba-tiba. Sebab tu saya selalu baca, Allahumma la ta'huzna ala ghirrah. Apa dia? Ya Allah, jauhkan aku daripada mati mengejut. Tuan-tuan, kita ni memang boleh mati atau tidak? Kita memang boleh bila-bila boleh mati. Bukan orang kena COVID saja. Kita ni memang bila-bila akan mati. Tok Imam ada baca surah sejadah Jumaat hari lepas dulu. Ada surah sejadah Tok Imam baca. Bukan 3 rakaat, ada sujud sejadah. Kena faham? Tok Imam akan baca. Tok Imam ada ni. Betul, Imam. Surah sejadah hari Jumaat subuh. Ada satu ayat, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Betul? Itu benar-benar. Saya ambil sikit situ. Nak bagi tahu apa, tuan-tuan? Kita ni diekori oleh malakul maut. Di-follow kita, direnung kita, sehabis-habisan kenal dia dengan kita. Dia punya level kenal kita, malakul maut ni, dia tenung kita. Dan jauh beza dengan kita kenal diri kita sendiri. Kita kadang-kadang tak kenal diri kita sendiri. Terlupa kita. Bukan Melayu lupa, mudah lupa. Kita ni memang manusia, memang mudah lupa. Daripada zaman Tok Adam lagi, Tok Adam pun pernah lupa juga. Ini kena menolong kita. Kita diekori oleh malakul maut. Hebat macam mana pun, gangster macam mana pun, jago yang handal macam mana pun, mati tak? Mati, tuan-tuan. Mati masuk mana? Kubur. Masuk lubang liang lahat. Bukan duduk sini ramai-ramai je ni. Macam ni mewah, betul? Mewah sini. Duduk atas kapet, ada kipas, ada lampu, ada aircon. Wow, dah pasang aircon, pasang kipas ni. Macam pengantin tak? Macam pengantin. Cuba tengok pengantin duduk pelamin, dipasangkan aircon, dipasangkan kipas. Lepas tu ada pengapit. Pengapit apa? Kipas lagi. Allah. Nampak? Kita bagi tempat sembahyang di rumah Allah Ta'ala terlalu hebat nikmatnya. Tu kadang-kadang kalau tak datang ke masjid, maknanya
sombongnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong pujuk, tolong pujuk ahli keluarga kita, datanglah masjid. Jangan dah tunggu jadi keranda, kan sekarang dah masuk keranda baru sampai masjid. Boleh tak masuk surga? Agak-agak boleh masuk surga. Seumur hidup tak masuk masjid, tak pernah sujud atas masjid, dia tiba-tiba mati datang masjid. Boleh masuk surga? Cuba tengok. Kita yang tak pernah ke masjid, ke surau, tiba-tiba masuk ke masjid, disembahyangkan, dipasangkan kain yang ditulis daripada Mekah, Ayatul Kursi, beli mahal 800 dinar, pasang situ. Boleh tak kita masukkan dalam surga ya? Begitu Allah. Itu kerja Allah Ta'ala. Ni, kalau boleh cari jalan. Ada peluang Ramadan, tuan-tuan, betul. Ada peluang Ramadan ni, cari tak? Kita tengok sikit dalam kitab ni. Nak baca Ramadan panjang, satu buku, nampak? Satu buku tak habis. Tahun depan Ramadan pun tak tahu ni. Betul? Saya baca sikit je. Dalam sini ditulis ibadah puasa mempunyai beberapa hikmah dan faedah yang mungkin diketahui oleh sesetengah orang, tetapi banyak lagi yang masih tersembunyi daripada pengetahuan mereka. Antara hikmah puasa ialah, tuan-tuan, pertama kata ulama ni, puasa yang sempurna akan menyedarkan hati orang yang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Pasal apa? Pasal itulah pahala puasa bukan dikira orang. Pahala puasa Allah yang punya. Betul tak betul? Sebab tu kadang-kadang kita tak berani minum air kat belakang. Betul? Takut kita. Bukan orang nampak tak? Tak nampak orang. Kalau kita duduk sini pakai topeng, ambil straw, letak bawah tu minum, ada orang tahu tak? Tak tahu. Segar puasa, betul? Tak. Perhatian Allah Ta'ala tu memang dahsyat. Allah mengintai kita. Allah tak melihat, Allah tak menengok, ya Allah mengintai kita. Kalau Allah mengintai, nampak tak? Allah mengintai, nampak atau tidak? Allah, tuan, kita mengintai, kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak, betul? Itu manusia. Tapi Allah mengintai. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia bukan nampak. Yang dalam ni kita mengumpat. Saya katakanlah saya mengumpat wayam dalam ni, wayam ni macam-macam. Kita dalam ni. Tahu tak Allah Ta'ala? Tahu, tuan. Tahu. Sebab tu kita bulan Ramadan jangan mengumpat. Dia ajar kita diam. Ni kalau dia ajak, dia nak kata orang tu, ni macam ni. Saya puasa. Boleh tak kita beritahu? Beritahu kita, saya tengah puasa. Kalau nak join nanti malam. Macamnya pun. Janganlah macam tu. Dah puasa, bawa benda tu ke malam. Betul? Nak mengumpat juga. Bila kawan tu ajak, tunggu. Lepas maghrib dia kata. Tu syaitan tak berhenti, tuan-tuan. Dikatakan syaitan tu diikat, tapi dia tak berhenti. Apalagi dengan WhatsApp, apalagi dengan Facebook, apalagi Allah, tuan-tuan, kita kadang-kadang sebulan Ramadan pun habis puasa kita. Kita cuma dapat yang Nabi kata lapar dan dahaga. Ni, tu. Tengok, tu yang pertama. Saya tak nak baca banyak-banyak tuan, pasal pening, banyak di situ. Saya ambil poin daripada tuan guru saya, Datuk Ismail Kamus, yang dah meninggal tahun lepas. 7 Ramadan, malam Jumaat tahun lepas. 7 Ramadan dia meninggal, 12.32 malam. Kata Habib Zainal, lepas tuan guru tu meninggal, Habib Zainal ziarah dia. Apa dia kata? Habib Zainal kan orang Indonesia. Apa dia kata? Tuan guru Datuk Ismail Kamus dah royo. Kau dah royo? Dah raya dah. Raya mana? Di sana. Di sana tu raya yang hebat. Kita kadang-kadang sibuk raya di sini. Wah, kalau baca dalam kitab lama, raya di dunia ni, raya Aidilfitri yang pertama, hari pertama, kedua tu, dibaca dalam kitab lama, raya tu diibaratkan macam peristiwa besok datangnya hari kiamat. Pasal apa? Besok kiamat,
besok hari raya berdentum-dentum budak main mercun, main bunga api. Betul? Besok kiamat berdentum-dentum, bumi ni meletup, langit pecah macam kapas terbang ke sana kemari. Macam tu besok kiamat. Besok hari kiamat, besok hari raya berkumpul orang ke masjid, ke surau. Betul? Ramai sembahyang sunat Aidilfitri memang hebat. Betul? Terpaksa ke surau, pasang kemah tambah saf. Betul? Sekarang pula saf jarang-jarang. Allahu Akbar. Besok kiamat pun macam tu juga. Besok orang beratur panjang, berbusu-busu dikumpulkan besok oleh malaikat-malaikat. Kiamat besok berlaku. Bila hari raya berlaku, orang datang dengan kereta macam-macam, daripada kereta kancil sampai kereta Q7. Betul? Q7, Q8, Q9 ada. Betul? Apa lagi? C5, C5 apa dia? Mazda C5. Betul? Allah, Mazda, Honda City, Honda CR-V, BR-V, cukup, Porsche, semua cukup. Besok kiamat pun macam tu juga. Ada orang berkenderaan, ada orang tak berkenderaan. Yang pakai Q7 belum tahu boleh pakai Q7 di sana. Dan kemungkinan yang pakai kancil situ besok pakai Q7 di sana. Faham tak faham? Itu kena-kena kita. Yang berpakaian baru ada tak hari raya? Macam-macam. Ada tak yang pakai buruk? Pun ada juga. Besok hari kiamat pun macam tu juga. Itu tanda-tanda hari raya. Kita kadang-kadang terlupa kesannya besok di hari kiamat. Balik pada kitab sebelum tadi, saya nak tengok buat faedah. Saya ulang balik. Takut tak sampai. Ulang balik faedah berpuasa, tuan-tuan. Saya ada 10. Kalau ikut kitab lama, kitab ni ditulis dekat 24. Kita baca 10 je. Yang lebih tu kita baca tahun depan. Boleh? Kita baca sikit. Jangan nak mengaji kena sikit-sikit. Kalau mengaji banyak-banyak kita tak habis. Yang pertama, bila kita berpuasa, faedah dia yang pertama, dinaikkan darjat. Orang yang berpuasa di sisi Allah Ta'ala tinggi darjat. Sebab tu jaga hati kita, jaga waktu kita puasa. Pasal apa? Pahala ni Allah punya. Pahala semayang dikira orang. Betul tak betul? Semayang berjemaah kan 27 kali ganda. Kalau orang bujang semayang berjemaah di masjid 1 kali 27 di masjid. Kalau di rumah 1 kali 1 orang bujang. Malam Ramadan, malam Lailatul Qadar dikalikan lagi 1000 bulan. Betul? Allah, kita terjumpa pula malam Lailatul Qadar digandakan pula. Allah, dahsyatnya. Apalagi 20 rakaat, 10 rakaat tarawih digandakan. Tu orang bujang. Orang berkahwin 1 kali 27 kali lagi 70. Allah, tuan-tuan. Itu baru kahwin 1. Nampak? Jangan dikira bini orang tu, kira pahala, tuan-tuan. Tapi ramai yang tak berani kan, termasuk ustaz juga. Faham? Tunggu orang surau dulu, tunggu orang masjid dulu. Tu. Jangan kira isteri orang, kira pahala. Nampak? Banyak pahala. Kali dengan 1000 bulan, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Tu kena renung kita. Tu dikira orang, betul? Pahala solat. Pahala puasa tak boleh dikira. Pahala puasa Allah yang punya. Yang kedua, faedah puasa, dihapuskan dosa-dosa kita. Kalau betul-betul berpuasa, dihapuskan dosa. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 183, disuruh kita berpuasa, ujungnya la'allakum tattaqun, jadi orang bertakwa kita. Untuk apa? Jadi orang bertakwa. Kata Ustaz Somad, takwa tu ada 4. Ta, qaf, waw, ya. Ta, tawaduk, qaf, qanaah, waw, wara', ya, yakin masa balasan. Ambil tu. Ta, qaf, waw, ya. Ta, tawaduk. Kita berdiri, kening kita tinggi. Betul? Bila sujud, kening kat mana, tuan-tuan? Atas lantai, tuan-tuan. Hebat mana kita? Bila berdiri, kening atas. Bila sujud, lagi rendah daripada punggung kita. Betul tak betul? Allah tahu. Kita pergi Mekah pakai kain putih ihram. Betul?
Semua putih, semua putih. Ada tak orang sini pergi Mekah, umrah, haji pakai kain batik? Ada? Tak ada, kena pelampung dengan Pak Arab nanti. Tu sama taraf, tak kira Datuk Seri ke, Tan Sri ke, YB ke, semua kain putih. Pasal tu pergi Mekah macam pergi mati. Orang pergi Mekah nak pergi haji sama level dengan orang mati. Pergi Mekah ditanya pasport, ditanya immigration, betul? Orang mati masuk kubur ditanya siapa? Malaikat Mungkar Nakir. Soal dulu tuan. Pergi Mekah naik kapal terbang, pergi kubur naik keranda, betul? Sama tak kapal terbang keranda? Wah, guru kata kapal terbang jatuh, mati tak kita? Mati tuan. Tu bukan mati, hilang terus sampai sekarang tak jumpa, betul? Ni kapal selam pula hilang. Kapal yang besar, besi dalam laut boleh hilang. Jangan main-main tuan. Ni zaman Covid, ya. 50 orang anak kapal hilang. Nampak? Kalau Allah kata hilang tuan, jangan main-main. Allah boleh buat macam-macam. Sebab tu sekarang bila datangnya COVID-19 yang tak pernah diceritakan tok wan kita, mbah kita, nenek kita, toki kita tak pernah cerita pun COVID ni. Betul tak betul? Tak pernah cerita. Tapi Allah buat jadi satu dunia, lingkup semua. Betul? Habis. Agak-agak lepas ni Allah nak buat apa, kita tahu tak betul? Kita tak tahu lepas ni Allah nak buat apa. Sebab tu hati-hati. Ini peluang ni untuk Lailatul Qadar ada lagi 17 hari, betul? Buatlah dengan sungguh, tuan-tuan. Allah tahu tak kita bersungguh nak kejar Ramadan, nak kejar Lailatul Qadar? Allah tahu tak tahu? Allah tahu. Allah tahu kita nak puasa ke tidak. Tadi saya terserempak dengan orang yang isap rokok. Payah nak tegur kan? Bertenang isap rokok. Nak sampai nak tegur tak boleh. Rambut panjang, masuk ni besar, ada tatu pula tu. Bukan saran-saran kan? Kita besarnya je. Dia besar, tinggi. Tapi memang confirm bersunat orang Islam kan. Tapi Islam boleh serokok, bertenang, tak ada rasa apa, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa ini bulan Ramadan, tak ada langsung. Allah, tuan. Itu yang Jabatan Agama nak masukkan dalam plastik hitam, betul? Orang yang masih lagi tak nak puasa. Padahal puasa itu wajib ke sunat? Wajib. Yang sunat Syaban, betul? Rejab puasa 6, betul? Sunat. Itu pun kadang-kadang tak boleh buat. Puasa 6 pun jadi puasa 5. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Start puasa 6, 25 Syawal, dapatlah puasa 5. Betul tak betul? Betul. Tanya orang, ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kita puasa 5? Kenapa? Saya start 25 Syawal. Dia suruh saya buat fatwa. Mana boleh? Dah puasa 6, puasa 6. Rugi tak rugi? Rugi tentang tangguh, elok, dah sahur Syakban. Sebelum 15 Syakban dia nak puasa Senin. Tiba-tiba sahur, pagi tu tak tahan tengok kedai kuah ayam ada nasi lemak panas. Tak jadi puasa, tangguh puasa. Allah, tak berhenti buat makan tuan-tuan. Bukan tengok lauk, belum tengok lagi lauk kedai kuah ayam. Tengok nasi berasap tu tak tahan. Berasap sangat. Betul? Nasi lemak kukus. Betul? Allah, tangguh puasa sunat. Akhirnya habis. Rejab pun habis, Syakban pun habis. Terpaksa puasa bulan Ramadan. Betul tak betul? Tu terkejut perut. Pasal apa? Tak pernah puasa 11 bulan. Terkejut perut orang kata orang Melayu kata. Maksudnya terkejut tak pernah puasa. Rugi tak rugi? Rugi puasa sunat. Habis macam tu. Tengok-tengok umur dah 80, 60, 70. Habis macam itu je. Apa yang kita nak buat sekarang? Ni Ramadan yang hebat ni. Tolong tuan-tuan, pasang niat, pasang azam, teruskan. Pasal Allah mengetahui perangai kita.
Saya bagi contoh zaman Rasulullah SAW, surah Taubah yang baru dibacakan oleh Ustaz Fazrul, My Quran Time, menceritakan perangai orang munafik. Perangainya orang munafik, bila Nabi ajak pergi perang, dia bagi alasan macam-macam. Padahal yang mengajak tu bukan panglima, yang mengajak tu Rasulullah SAW. Padahal sepatutnya beruntung dia duduk dengan Rasulullah, betul? Untungnya orang kita ini takat berselawat saja. Dia dekat dengan Nabi, bukan talaki, bersebelahan, berdepan dengan Nabi. Dia ajak oleh Nabi berperang, tak hendak. Perangai orang munafik. Bila Nabi balik berperang, ya, Nabi balik berperang, orang munafik itu berdepan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta ampun, minta maaf, banyak sangat hal aku, hal keluarga aku, anak aku, kerjaku, macam-macam alasan. Apa Nabi jawab? Nabi cuma dia maafkan. Nabi hebat tuan-tuan, dia tak macam kita. Nabi kita memang dia maafkan umat dia. Tapi ingat, Allah bagi dalam surah Taubah, Allah tengok kita, Allah renung perangai kita daripada awal lagi. Ni Ramadan Allah bagi, dibuka pintu surga sebulan. Betul tak betul? Memang ditulis pintu surga dibuka seluas-luasnya. Lepas tu 11 bulan apa jadi? Kata Ustaz Wadi dalam TV Al-Hijrah, ditanya orang, 11 bulan tu apa jadi Ustaz? Kalau malam sebulan Ramadan tu dibuka pintu surga, 11 bulan pintu surga memang ditutup. Ini saja yang bulan yang dibuka pintu surga, tuan-tuan. Kalau kita tak hendak juga ambil peluang bulan Ramadan yang tinggal 17 hari ini, kita nak masuk mana, tuan-tuan? Nak masuk mana? Cuba renung. Kita di dunia ni, kita di Sungai Tangkas, kampung Sungai Tangkas, betul? Sampai bila, tuan-tuan? Adakah selama-lamanya di Sungai Tangkas? Tak. Saya nampak tu signboard Sungai Tangkas dekat Bukit, dekat flag tu. Besar betul, kampung Sungai Tangkas. Terkejut bila saya suluh tu, ada rupanya. Tapi kenapa kampung tu belakang ada flag? Kat mana kampungnya? Allah, itu kena kenal. Itu sementara, tuan-tuan. Orang Jawa, orang Indonesia kata, bila duduk di satu tempat tu, sebenarnya kita mampir saja. Mampir ke mampir? Singgah aja. Orang Indonesia yang bekerja di Malaysia selalu cerita ke saya, Ustaz, kita orang datang sini cari rezeki, tapi sementara. Macam kawan-kawan saya bila datang jalan jauh, singgah di warung kopi. Bila sampai di warung kopi, dia duduk di kedai kopi itu sekejap. Dia order secangkir kopi. Tahu secangkir kopi? Secangkir apa? Satu jam. Satu cawan. Bahasa dia secangkir. Betul? Secangkir kopi. Bila dah habis minum secangkir kopi, dia teruskan perjalanannya sebagai musafir. Kenapa? Kita kan mampir saja, tuan-tuan. Ni di Sungai Tangkas kan mampir. Dah berapa generasi yang dah pergi, tuan-tuan? Ada kan? Macam-macam generasi, betul? Yang tinggal ni generasi berapa? Yang paling muda lah ni, betul? Ni maksudnya kita sebentar saja. Cukup masa Allah panggil. Sebab tu kita ni dipanggil calon-calon jenazah. Bakal jenazah. Nak ke mana, tuan-tuan kita? Nak ke kubur. Bila nak ke kubur, mesti ada persiapan. Tolong, tuan-tuan, ni Ramadan yang terakhir. Betul? Betul tak betul? Ramadan terakhir. Cuba tengok TV Hijrah. Apa dia tulis? Ini kemungkinan Ramadan terakhir. Boleh ke tak boleh jadi? Boleh jadi tak boleh jadi? Boleh, tuan-tuan. Jangan main-main dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jangan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Kalau TV Hijrah dah siarkan, kemungkinan ini Ramadan terakhir, dah tersebar seluruh dunia, betul? Facebook tersebar, YouTube tersebar, Instagram tersebar. Bayangkan kalau jadi makbul, jadi apa jadi dengan kita, tuan-tuan? Allah, kita takkan jumpa Ramadan tahun depan. Belum tahun lagi. Tak ada lagi sembahyang duha, betul? Tak ada lagi sembahyang tasbih. Habis. Orang Jawa kata entek, betul? Habis. Allah, tuan, kena renung kita. Ni tu faedah puasa yang
ketiga, faedah puasa yang ketiga ialah memecahkan nafsu kita. Bila kita berpuasa, nafsu kita dijaga. Jaga makan kita tuan-tuan. Bila Ramadan habis, kita sihat. Betul? Kena sihat. Ramadan kita habis, kita kata doktor KKM, kita memang potensi kesihatan kita cantik. Tapi kadang-kadang bila tak jaga makan, akhirnya jadi apa? Ikut sangat nafsu. Betul, waktu puasa dijaga nafsu. Bila buka puasa tak terjaga, dikodoknya makan itu. Itu kodok. Janganlah. Nabi kata buka puasa kurma dan air kosong saja. Bila dah makan kurma, air kosong, kata Datuk Ismail Kamus, jangan bangun terus, jangan makan banyak terus, duduk termenung sekejap. Termenung 30 saat, 40 saat. Buat apa? Bukan fikir hari raya, tuan-tuan. Fikir, aku tadi daripada imsak sampai ke maghrib, aku puasa ke tidak? Aku mengumpat ke tidak? Aku mengatur orang ke tidak? Aku baca Quran ke tidak? Berapa Quran aku baca? Berapa lai Quran aku baca? Itu peratus kita dengan Quran, peratus kita dengan Allah, peratus kita dengan selawat Rasulullah SAW. Itu kita kena fikir sejenak. Sama dengan kita sembahyang, jangan bangun terus, ambil doa, termenung siap. Aku daripada rakaat pertama tadi tarawih sampai rakaat 8, aku solat ke tidak? Ataupun tempat lain? Kadang-kadang di tempat lain, orangnya sini, hatinya di tempat lain. Betul? Macam sekarang lah, orangnya di sini, hati ke mana? Di rumah, dekat dapur. Bawang tak potong, bawang putih tak potong, sayur tak potong. Itu lagi dahsyat. Ada lagi yang satu lagi dahsyat. Baru sahur, sembahyang syuruk, sembahyang duha, duduk dekat kampung, dia tengok pokok kelapa. Sampai pokok kelapa tu tak ada angin, bergoyang. Dia punya mata tengok. Pasal apa? Pokok kelapa tu tahu, aku bakal ditebang. Bukan nak ambil buah kelapa, dia nak ambil umbut kelapa. Nak buat apa? Nak dijangan, kata keti. Jangan apa? Daging sarai, masak lemak cili padi, ngeces terus. Betul? Allah Akbar. Itu kena renung kita. Renung kita. Bergegar pokok kelapa. Kata ulama sufi kata, dia fikirkan nak petang ni nak makan apa, habis pahala puasa dia satu hari. Bukan batal, pahala tu habis. Faham tak faham? Itu kadang-kadang kita memikirkan lauk petang ni. Betul? Dekat bandar Tropika ada kedai, kita tahulah, pembalik sana, kedai jagung sana, kedai burger cheese kat sana, kedai semua ustaz pasal-pasal gitu. Ya, tu nampak. Tapi kalau puasa jangan, kalau kata ulama, jangan fikirkan nak makan apa. Pasal apa? Tujuan puasa berlapar. Tujuan puasa berlapar, bukan fikir lauk. Itu yang hilang pahala puasa. Tolong tuan, ni buka minda kita. Sepatutnya pagi-pagi bangun lepas sahur, apa kita fikir? Berapa lai Quran nak baca, berapa zikir, berapa solat sunat kita nak buat, macam bagi tadi. Betul? Itu perancangan orang yang menyungguh. Dan kejap lagi petang maghrib, kita dah menyungguh, kita nak kejarkan Lailatul Qadar. Boleh tuan-tuan? Janganlah berhentilah movie, video, apa semua cukup. Tok Guru kata, Ustaz patah balik pada Allah. Itu faedah puasa yang kedua. Ketiga, memecahkan nafsu. Yang keempat, terasa payah, terasa susah bila kita berpuasa. Betul tak betul? Lapar tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang puasa ni lapar, tak pernah ke masjid, datang ke masjid. Tak pernah ke surau, datang ke surau. Bukan sembahyang, duduk tempat-tempat wuduk, taruh pipi dekat tempat wuduk, aki air sejuk. Lapar, lembik, selembik-lembiknya. Betul tak betul? Allah Akbar. Kena pula tak sahur. Dia sahur, tapi bukan sahur, supper. Tahu supper? Orang sahur pukul 5, pukul 4.30. Dia sahur pukul 1 malam. Itu bukan sahur, itu orang putih-putih panggil supper.
bisa kata bukan sahur. Rugi tak? Rugi. Dalam kitab tulis kalau siapa-siapa tak sahur, hilang keberkatan Ramadan. Tak ada berkat. Kita nak berlapan mesti ada tenaga. Betul? Kita nak berpuasa mesti ada tenaga. Bila puasa pun kena kerja juga, mesti ada tenaga, mesti ada bekal. Sahur tu. Sahur tu lah walaupun kurma air kosong, itulah berkat. Tapi kalau betul-betul menyungguh nak puasa, dia akan bangun, masak nasi, makan, bukan minum air kosongnya, dia menyungguh bersahur hanya dengan doa makan dia, dengan qiyamul dia. Cukup. Orang rumah masak, suami buat apa? Tak bantu suami tahajud. Tahajud suami tu pahala dia dapat juga pada orang rumah. Ini ulama bagi tahu. Jangan suami pula tak bangun. Dah siap? Dah siap? Aduh. Ambil senduk, duduk. Allah Akbar. Begini, tak dah tak masak apa lagi? Mintalah kepada Allah Taala, betul? Sujud. Tu qiyamulai tuan. Boleh? Jangan qiyamulai tunggu dalam masjid je. Qiyamulai di rumah tuan. Insya-Allah. Yang ke empatnya dia terasa payah, terasa fakir. Pasal tu bila keluar puasa kita tahu gelandangan tak makan, betul? Gelandangan tak makan. Orang miskin tak makan. Dan sekarang zaman Covid, ada tak yang tak makan? Ada. Orang NGO bagi tahu saya, orang yang bantu-bantu hantar makanan ni cerita ustaz, jangan fikir orang depan rumah tu ada kereta besar 2-3 biji depan rumah teres. Jangan fikir dalam rumah ada beras. Belum tahu lagi zaman sekarang. Ada yang tak kerja lagi. Ada yang dibuang kerja. Tak ada makanan. Nak minta malu. Sebab tu orang yang bantuan makanan ni, dia akan pergi ke rumah satu-satu cek. Memang tak ada makanan. Ada yang seminggu tak makan, ada yang 2 minggu tak makan. Ini kawan saya cerita betul. Bukan gelandangan. Ini ada kereta depan rumah. Dia nak minta malu. Orang lain macam tu kan. Malu, akhirnya lapar. Nampak? Kita kadang-kadang ambil tahu, kena cakna benda ni. Pasal apa? Kita kemungkinan makan sedap di rumah. Jiran kita tahu tak? Kita tak tahu. Tolong tuan-tuan, dalam kitab lama Nabi suruh jaga jiran. Jangan dibiarkan jiran kita berdosa besar kita. Pasal apa? Hak jiran dalam kitab lama, hak jiran itu sampai ke pusaka. Faham? Bukan pusaka untuk anak. Jiran pun boleh dapat ke dalam sampai level pusaka. Nabi kita dalam kitab lama. Yang ke 4 tu. Ingat bila kita puasa, kita rasa orang miskin makan tak tahu macam mana. Tu orang miskin kata apa? Apa benda kita nak makan hari ni? Tu. Beza dengan orang kaya. Orang kaya kata apa? Restoran mana nak buka puasa? Betul? Hotel mana nak buka puasa? Orang kaya kata. Orang miskin. Tu saya ambil pada Tuan Guru Semai Kamus. Orang miskin kata apa? Apa benda kita nak makan? Orang kaya kata apa? Restoran mana? Orang politik, siapa pula kita nak makan? Betul? Yang ke-5, faedah puasa menyempurnakan ketaatan kita. Betul tak betul? Menyempurnakan taat kita pada Allah Ta'ala. Itu diperintahkan wajib kita berpuasa. Yang ke-5. Yang ke-6 ada bab syukur. Bila faedah puasa ni yang ke-6 ada bab bersyukur. Tanda kita syukur dengan Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala. Kita sujud tadi kan kita syukur dengan Allah Ta'ala. Kita ikut perintah Allah Ta'ala. Bimbang, takut sangat dengan Allah Subhanahu. Yang ke-7, mengelak daripada lintasan maksiat. Ya, mengelak daripada lintasan maksiat. Bukan tengok Mas Chandra, ni dalam hati ni berterlintas buat maksiat. Perut boleh puasa, mulut boleh puasa, telinga boleh puasa, mata susah. Ya, susah. Ya, macam-macam. Ya, kadang-kadang pergi ke bazar Ramadan, ya, suami pergi bazar Ramadan, isteri suruh beli kuih Lopez, yang warna hijau. Kadang-kadang salah beli, terus beli popiah. Pasal apa? Bukan tengok kuih, dia tengok orang yang jual kuih. Allahu Akbar. Jauh tu, kuih Lopez ni jauh. Pergi ke kuih popiah kan jauh kali tu. Isteri dah pesan, bang,
beli kuih Lopez. Sampai sana tertengok orang lain, tertengok anak dara, apa jadi? Kena pula yang tak tutup aurat. Habis. Apa dia cakap? Tak tengok membazir pula ustaz. Tengok terus. Habis. Lupa daripada kuih Lopez jadi kuih Popiah. Nampak ke? Tu kena rendam kita. Mata payah kan? Apa lagi? Tengok TV, tengok YouTube, tengok movie. Allah tuan. Mana yang nak letak? Mana TV yang sama level dengan TV Al-Hijrah tu? Yang hampir-hampir tutup semua. TV Hijrah pun kadang-kadang terbuka juga ke? Iklan. Wah, tu. Nampak? Kurang-kurang pun ada level sikit TV Hijrah. TV pun Hijrah. Dulu TV 1, TV 2, TV 3. Sekarang TV Al-Hijrah. Nampak? Nah, TV. Dulu TV kaki 4. Ingat TV kaki 4. Sekarang tak ada kaki. Itu lekat kat dinding tu. Kena kencing manis. Potong kaki melekat dinding. Tu. Nampak? TV pun Hijrah. Betul? Allah. Yang menengok TV tu tak hijrah. Allah kena-kena kita. Jangan. Yang ke apa? Mengelak daripada lintasan maksiat. Yang ke-8 faedah puasa, pintu Ar-Rayyan. Bila kita berpuasa, Allah siapkan satu pintu special untuk kita yang berpuasa. Apa dia? Pintu memang confirm ke surga tuan-tuan. Dunia sementara saja. Yang kita kejar ni syurga Allah Ta'ala. Boleh? Benar? Tu kena benar. Yang ke-9, ada 2 kegembiraan. Faedah puasa ada 2 kegembiraan. Yang pertama, kita gembira waktu berbuka puasa. Betul tak betul? Ada tak orang muka masam buka puasa? Tak ada tuan-tuan. Sonok dia pasal apa? Menahan lapar daripada pagi tadi sampai maghrib dia punya tahan. Betul? Itu yang kadang-kadang nasi ambeng pun habis. Betul tak betul? Habis tuan, bukan nasi pinggan, nasi ambeng. Kalau nasi ambeng 1 pinggan tak cukup sebulan pun habis. Saya ingat lagi zaman saya pergi Singapura. Saya ikut Dato' Ismail Kamus. Di Singapura tu Masjid Bahlawi. Dia pergi hidangkan nasi ambeng. Tok Guru tak habis. Kita orang bujang, orang muda. Tok Guru tolak tepi kat kita. Habis tak? Habis. Nasi ambeng kan 2 orang je habis. Nampak? Tu pengikut Tok Guru setia betul. Bukan dapat ilmu, makan pun hebat betul. Tu di Singapura. Singapura memang first class. Memang first class. Bukan pasal apa, tapi dia punya penjagaan masjidnya, pengurusan masjidnya. Kalau tuan-tuan jaga masjid ni, cubalah ada peluang pergi Singapura, pergi ziarah masjid di Singapura. Walaupun tanah dia kecil, bangunan dia kecil, bertingkat-tingkat, tapi dia punya pengurusan, dia punya perbelanjaan sebulan masjid tu kadang-kadang mencapai $200,000 Singapura. Tapi dia memang hebat pengurusannya. Orang Melayu di sana, orang Islam di sana. Kalau bab infak ni, bab sedekah, kalau Ramadan ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia bukan di situ saja. Dia siap kirim dekat kita, hantar ke tahfiz di Malaysia. Itu orang Singapura. Tandasnya macam hotel 5 bintang. Tandas. Siap ada towel, siap ada tisu, siap ada sabun, ada wak gigi. Allah, ada siap bilik musafir. Kita boleh tidur di sana. Sebab tu kita kalau pergi Singapura, kita takkan tidur di bawah hotel. Dikata sini ada hotel, bukan 5 bintang, 1000 bintang. Pasal apa 1000 bintang? Buka masjid, tengok langit kan banyak bintang. Tapi memang first class. Pengurusannya kelas. Sampai dipanggil salah seorang wakil seluruh Singapura punya masjid, dipanggil ke dalam Dewan Parlimen Singapura. Jadi senat ada pula wakil seorang untuk bantuan dalam kawasan masjid. Itu hebat. Pasal pengurusan yang hebat. Kita kadang-kadang nak tunggu Tok Sia nak uruskan masjid, betul? Tak, sana orang ramai yang datang. Kadang-kadang yang mencuci masjid ni, yang membersihkan masjid bukan Tok Sia. Yang datang tu yang gaji $20,000 Singapura.
Gaji dia 20,000. Manager, pengurus kilang. Datang situ, datang tugas membersihkan masjid. Sampai ke tandas pun dibersihkan. Itu hebatnya di sana. Ini kita macam mana? Yang kedua, bila kita berbuka puasa, kita seronok bergembira nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pahala puasa itu kita menghadap Allah Taala. Memang kita ke syurga, tuan-tuan. Tapi puasa yang sebenar-benarnya. Akhir sekali, yang ke-10 betul? Dah pukul berapa dah? 11 subuh. Jadual sampai pukul 12 subuh. Tapi dah ya. Akhir sekali yang ke-10 iaitu puasa yang khusus. Kita ni puasa yang khusus. Faedah puasa yang ke-10, kita ni puasa yang khusus. Khusus apa? Kita puasa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa umum cuma jaga batalnya puasa. Takut nak korek hidung, betul? Takut nak korek telinga. Telinga gatal sampai merah, tak ada. Geser kat dinding. Tahan dia satu hari. Padahal boleh tak korek telinga? Boleh, garu telinga. Tak boleh. Cucu nak korek je, batal. Jangan korek. Merah itu. Akhirnya kat dinding pergi. Nampak? Apa? Tuhan nak buat jari. Jari kita ni memang Allah Tuhan buat. Takkan tembus sampai tu gedang telinga. Korek sini takkan tembus sini, betul? Janganlah. Tu sakit gigi, tahan sebulan. Hari pertama baru cabut gigi. Pasal apa? Batal puasa. Bimbang. Padahal cabut gigi, cabut keluar ke dalam. Keluar, mana ada orang cabut ke dalam? Kecuali tertinggal pelayar ke dalam tu, betul? Batal, tertelan baru batal. Kalau tak tertelan tak ada. Kan air liur tu kan disedut keluar. Tu kadang-kadang tak mengaji tak tahu. Tu bimbang batalnya puasa. Kena hafal ni. Ramai orang bimbang batalnya puasa. Tidak ramai orang bimbang batalnya pahala puasa. Faham? Jaga pahala puasa kita kan. Tu mudah-mudahan 10 faedah kita berpuasa. Ada lagi 14 kita sambung tahun depan. Boleh tuan-tuan? Ataupun kuliah kita akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan. Datang nanti kalau jadi boleh buat kuliah, kita datang kita sambung yang 14 lagi. Ada. Tak cukup masa banyak membaca, takut tidur kita nanti. Mudah-mudahan pengisian yang ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala yang Maha. Kita dapat jadi ahli syurga, kita dapat masuk pintu Ar-Rayyan besok di syurga. Mudah-mudahan yang terbaik datangnya semuanya datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Saya mohon tuan-tuan aminkan, doakan anak saya ada 3 orang di Turki tengah 4.7 juta tuan-tuan. Kes COVID 4.7 juta, kita baru 300,000. Jauh sangat tuan-tuan. Sana memang tak ada warna merah, memang merah betul. Tak boleh keluar. Nama je belajar di Turki, tapi tak boleh keluar. Sana PKP lain. PKP sana orang tua keluar time ini. Balik orang tua baru orang muda pula. Balik orang muda baru orang kanak-kanak pula. Macam tu jadual dia dijaga. Memang manageable, diuruskan betul. Minta tuan-tuan doakan anak kami. Ada 3 orang di tempat 3 yang berlainan, jauh-jauh. Mohon doakan nak habiskan kitab. Quran dah habis, alhamdulillah. 4 orang habis Quran, 3 juzuk hafal. Bukan baca, hafal terus. Syarat ke sana mesti hafal 3 juzuk. Mohon doakan. Boleh insya-Allah. Yang terbaik daripada Allah Taala yang lemah daripada saya sendiri. Dan lupa saya, siapa-siapa yang nak beli kurma kepada kami untuk belanja di Turki sana, ada kami jual kurma Madinah di dalam kereta insya-Allah. Kita sudah dengan surah Al-Fatihah. Iya. Surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih lisanana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana
ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وأن شرنا وقض حوائجنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la ilaha illa mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu zulma illa anta tahassanna bil wajabar wa tasanna malakul alladzi la yamtisrif anna bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samii'un 'aliim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an zajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuka. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anil wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'i su wa min syarri kulli dabbatin takhidhu bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai tazkirah Ramadan kita pada kali ini. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Azmi. Di sini saya berikanlah sedikit kesimpulan daripada tazkirah yang Ustaz tadi